Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam tajuk sirah, iaitu tajuk kelahiran Nabi Muhammad. Baiklah, sebagai rujukan, kamu boleh membuka muka surat 114 hingga muka surat 116 di dalam buku teks. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini? Hari ini kita akan menyebut biodata Nabi Muhammad dengan betul. Yang kedua, kita hendak menyenaraikan silsilah keluarga Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita hendak membaca kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, sudahkah anda bersedia? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Baiklah, biodata Nabi Muhammad. Okey. Nama Nabi kita ialah Muhammad bin Abdullah. Okey, Nabi dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Okey, tempat lahir. Nabi dilahirkan di mana? Nabi dilahirkan di Mekah. Ini ada gambar Mekah. Gambar Mekah. Okey, bangsa Nabi macam kita ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India, kan? Jadi Nabi Muhammad ni bangsa Arab Quraisy. Okey, cuba kamu pula sebut. Nama Nabi kita Nabi apa? Ya, betul. Okey, tarikh lahir Nabi. Nabi dilahirkan pada hari? Okey, tarikhnya 12. Okey, Nabi dilahirkan di mana? Okey, bangsa Nabi Muhammad apa? Ya, betul. Okey. Baiklah. Mari kita cuba ulang biodata Nabi Muhammad. Okey, siapa nama Nabi kita? Nabi kita ialah Nabi Muhammad bin Abdullah. Bila tarikh lahir Nabi? Nabi dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Okey. Di mana Nabi dilahirkan? Nabi dilahirkan di kota Mekah. Okey, bangsa Nabi Muhammad. Bangsa Nabi Muhammad ialah bangsa Arab Quraisy. Baiklah murid-murid, mari kita lihat slide seterusnya, silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat keturunan Nabi Muhammad. Okey. Ini adalah peta pokok silsilah keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya yang bernama Aminah. Aminah ni dia berkahwin dengan bapa Nabi yang bernama Abdullah. Abdullah ni anak kepada Abdul Muttalib dan Fatimah. Aminah ni pula anak kepada Wahab dan Barrah. Okey, jadi maksudnya Abdul Muttalib ialah datuk Nabi sebelah ayah. Fatimah ni pula nenek Nabi sebelah ayah. Wahab ialah datuk Nabi sebelah ibu. Barrah ialah nenek Nabi sebelah ibu. Okey, nama ayah Nabi bernama Abdullah dan nama ibu Nabi ialah Aminah. Okey, silsilah keturunan Nabi Muhammad. Okey, kat sini Ustaz dah simpulkan. Abdul Muttalib datuk sebelah ayah. Fatimah nenek sebelah ayah. Wahab datuk sebelah ibu. Barrah nenek sebelah ibu. Abdullah ayah Nabi Muhammad. Aminah ibu Nabi Muhammad.
Muhammad bin Abdullah. Siapa Nabi Muhammad bin Abdullah ni? Muhammad bin Abdullah ialah Nabi kita, Nabi terakhir. Baiklah, kita lihat pula kisah kelahiran Nabi Muhammad. Okey. Berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dinyatakan dalam kitab-kitab terdahulu sebelum kelahiran baginda lagi. Peristiwa kelahiran baginda amat ditunggu-tunggu. Maksudnya cerita tentang Nabi Muhammad lahir ni dah dibagi tahu dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Jadi semua orang dalam dunia ni tunggu-tunggu bila Nabi Muhammad akan lahir. Okey, seterusnya. Pada malam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ibunya Aminah melihat cahaya yang amat terang menyinari seluruh istana di negara Syam. Walaupun ibu Nabi Muhammad berada di Mekah, tapi ibu Nabi Muhammad nampak cahaya yang terang benderang datang daripada negara Syam. Okey, seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keturunan yang amat dihormati di Mekah kerana mereka merupakan golongan pemimpin dan bangsawan. Maksudnya keluarga Nabi ni bukan orang biasa-biasa. Keluarga Nabi ni orang-orang kaya dan juga pemimpin, ketua. Mereka juga pemegang kunci Kaabah dan sering memberikan makanan kepada tetamu yang mengunjungi Kaabah. Okey, seterusnya. Okey, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang anak yatim. Bapanya meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan. Waktu tu Nabi Muhammad dalam kandungan ibu Nabi yang bernama Aminah, ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah meninggal di Madinah. Sebab ayah Nabi pergi berniaga nak cari duit untuk Nabi. Apabila dilahirkan, datuknya Abdul Muttalib membawa baginda ke Kaabah dan menamakannya Muhammad. Bermaksud yang terpuji. Nama itu tidak pernah digunakan dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Orang-orang Arab jarang guna nama-nama macam tu. Nama-nama yang baik. Jadi nama Muhammad tu orang Arab jarang guna. Jadi Datuk Nabi memilih nama Muhammad yang bermaksud terpuji sebab Nabi ni akan dipuji oleh semua orang dan seluruh makhluk. Baiklah, seterusnya. Selepas kelahiran, sebagaimana adat masyarakat Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dibesarkan di sebuah perkampungan bernama Bani Sa'ad. Jadi Nabi Muhammad ni sebabkan dia lahir di kota Mekah, jadi orang-orang daripada perkampungan akan datang untuk ambil Nabi Muhammad dan bawa Nabi Muhammad ke kampung. Dan dibesarkan. Di sana baginda disusuhkan oleh Halimatus Sa'diyah ataupun nama dia Halimah bin Abi Zu'aib. Udara di kampung tu sangat segar, membantu pembesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sihat. Baiklah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kanak-kanak yang disayangi dan disenangi kerana akhlak baginda yang mulia. Semua orang dekat kampung Bani Sa'ad tu semua sayang Nabi, semua suka dengan Nabi sebab Nabi walaupun masih lagi kanak-kanak, Nabi berakhlak baik, berakhlak mulia. Semua orang sayang Nabi.
disebabkan keberkatan Nabi Muhammad jugalah telah melimpahi kehidupan penduduk kampung sejak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kampung Bani Sa'ad tu tak banyak makanan, tak banyak orang datang, tapi sebabkan Nabi Muhammad ada dekat kampung tu, maka tanaman-tanaman hidup subur, binatang-binatang semua gemuk-gemuk. Orang-orang kampung semua dapat makanan dan juga dapat berjual beli. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan orang-orang di sekitar Nabi dapat merasakan. Uh, keberkatan Nabi Muhammad itu. Baiklah, kita lihat sebab Nabi Muhammad dibesarkan di kampung. Kenapa Nabi Muhammad dibesarkan di kampung? Yang pertama, sebab suasana kampung tu. Sebab orang kampung dia menggunakan bahasa Arab yang betul. Supaya Nabi Muhammad dapat bercakap ataupun menggunakan bahasa Arab yang baik. Okey, dan juga sebab udara dan budaya hidup sihat. Sebab di kampung udaranya lebih segar, udaranya lebih tidak tercemar kan. Kalau di kota udara tercemar kan. Jadi jadi orang-orang Arab hantar anak-anak mereka ke kampung untuk mendapatkan badan yang sihat. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan mengulang kaji lagi pelajaran seterusnya pada pelajaran yang akan datang. Nanti Ustaz akan masukkan soalan di dalam WhatsApp dan kamu boleh cuba buat. Sekian. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri dan stay at home.